Good service. Simple, well done. Best is not put too much pressure. Baru 7 tahun. Jangan panggil dia wonder kid or he is the next Kunalan or siapa. Hai, Assalamualaikum fans Harimau Malaya. Hari ni kami berdua, saya dengan Fatiha. Tiha ke tu? Tapi Tiha ada jemputan, host jemputan je. Hari ni kita berada di Eco Arden Setia Alam. Kita dapatkan Coach Shazwan Wong. Hari ni kita nak cerita banyak pasal bola Malaysia. Pasal apa lagi Coach? Pasal sikit-sikit. Pasal perkembangan coach ke apa-apa, pasal player coach. Hari tu ada viral video kita kata forestry, next forestry. Next Kunalan. Orang dia dekat situ, tapi sekejap lagi kita dapatkan. Hari tu kita ada viral video coach dapatkan satu player kecil comel. 7 tahun lah coach? 7 tahun. 7 tahun. Good service. Simple, well done. Untuk bermain bersama bola dah sampai. Okey, kita terus. Tanpa buang masa, kita terus. Coach, ceritakan siapa nama budak kecil comel tu nanti? Kenalkan kat dia orang semua. Nama dia Sarvesh. Baru berusia 7 tahun. Basically kita actually duduk satu taman dengan saya. So memang selalu nampak dia main petang-petang lah. So menarik dengan cara dia bermain, especially dia bermain dengan budak-budak yang lagi besar dengan dia. So I personally always believe player yang main tiap-tiap hari petang-petang bersama player yang lagi besar dia, they have that game intelligence yang lain daripada players yang terus masuk structured training. So sebab dia dah main dalam environment macam tu yang tak kira umur, size apa semua, automatic dia dah learn how to protect himself, dia dah learn how to solve the problem. Kalau dia pegang bola lama, mungkin dia ada sepak dengan budak-budak besar apa semua. So probably he has that how do you say, the thinking yang kemungkinan budak lain yang belum ada lagi. So that's why kita bawa dia ke sini. We are famous spot dengan under 8 punya competitive team, and walaupun baru berusia 7 tahun, he has excel lah. Maknanya berapa lama dah dia masuk sini? Berapa lama? Dia start hari tu sejak bulan Disember tak silap. Sejak tahun kita lepas. bermula lah tahun lepas. Okay. So dia dah main satu season di Liga Super Rimau bawah 8 tahun ni. Not too bad. So dia dengan yang lain, dia main position apa kalau kat sini? Dia dalam under 8 ni dia 5-a-side. He is mostly on the attacking side lah. Dia main on the right wing or left wing punya position. But at that age group, dalam permainan 5 lawan 5 ni, basically kalau tak ada bola you defending, ada bola you attacking lah. Ya tu. Kita tengok yang tim yang umur under 8. Tim dia lah. Saiz dia yang paling kecil ataupun ada lagi yang lagi kecil? Sebab kita tengok memang kecil betul. Kecil betul. Kita macam Rasanya kalau tengok tak sampai lagi kot. Ada seorang mungkin lagi kecil sikit daripada dia. Kecil dan kurus lah. Nampak dia lagi pun kita risau. Tapi he got this strength and balance yang dia ada. So I believe benda tu datang daripada asal dia main tiap-tiap hari petang-petang. Sebab dia ni buas. So dia ni buas. Macam kadang-kadang saya balik kerja pukul 1, pukul 2, dah nampak dia cycling around kat taman seorang-seorang. Tak boleh duduk diam. Kadang-kadang nampak dia lari kat jalan tak pakai kasut. He is that kind of kid yang memang yang energetic. Memang ada kat luar rumah saja. So which in actual fact, kalau kita bawa dia ke bola ni is a good thing lah. Dia dah ada the mentality dah ada
saya tengok dia gaduh dengan budak besar pun dah pernah. Gaduh budak besar? Dan dia menang. Ini kecil. Ini pun salah one of the underage jugalah. So maknanya dia memang betul-betul nak main bola lah. Apa perasaan dia masa tu bila you bawa ke sini nak main dengan diorang ni? I think macam dia yang Mungkin sebelum ni dia tak ada platform. Kat mana aku nak main bola? Takkan nak main kat rumah je kan. So once you bawa masuk ke sini, mungkin dia rasa macam okay, this is great chance. I think jarang sembang dengan parents dia. But I think sebelum dia masuk sini mungkin dia tak tahu langsung pasal there's a pathway untuk dia main di. I would say kalau dia main kat sini apa semua is one level above lah. One level above. Which means bila kita bawa dia ke sini mungkin as eye opener untuk parent dia, and boleh nampak parent dia quite supportive. Memang tiap-tiap session hantar games, hantar I mean like apa yang dia nak boleh nampak. Sometimes dia turn up with new boots and stuff like that. Maknanya dia ada dapat support daripada parents, which I think is very important lah. Cuma parents dia hari ni datang tak macam asalnya parents dia drop off sahaja kot. Selalu macam tu lah, drop off. Kadang-kadang parents pun ramai yang kerja sekarang, tolong ambil anak daripada sekolah. Mungkin tak tahu lah, sekarang dah habis kerja. So dia dengan under Coach Adam sekarang? Yes, dengan Coach Adam. Dia okey lah dengan Coach Adam ke? Dia orang dah macam adik-beradik lah sebenarnya. Yelah macam tadi kita dah bawa dah tadi. Kita bawa dari sini tadi. Tapi bila gandingan dengan Coach Azwar, dia tak nak. Dia terus diam kaku. Dia orang dah macam adik-beradik. Kalau macam Saturday, Sunday tak ada apa, kalau pergi kat taman tu adalah dia orang berdua. Cute-nya. So daripada you punya own opinion lah, apa nama dia? Savesh. Boleh pergi jauh macam kita tengok yang lain kan, Kunalan so you said, Kenny, siapa, Patiban, siapa lagi yang macam tu kan. So you rasa boleh pergi jauh? Dengan semangat actually yang ada. semua yang ada sini boleh pergi jauh on paper. But to make it as a professional, ada banyak elemen yang kena link up lah. Then probably can go far. Untuk umur dia sekarang, cuma kita best is not put too much pressure. Baru 7 tahun. Jangan panggil dia wonder kid or he's the next Kunalan or siapa. Just let him enjoy the football and slowly biar development tu yang bawa dia ke wherever he can go lah. Kita tengok. Sebab kita pun tak sure, mana tahu bila sampai umur 12-13 dia dah hilang minat main bola. We never know. Mungkin satu hari nanti parents suruh, okay, you can focus on your belajar ke apa. We never know. But if you look at his age now, memang potential dia ada lah untuk pergi lebih jauh. Okay, kita dah habis dah cerita pasal Wonder Kid ni. Kita nak cerita pasal national team player. Okay. Sebelum ni, Chimpan Gone ada kata dia tak sabar nak jumpa fans Malaysia. Datang ke stadium Bukit Jalil lah. Okay. Kita ada malam ni ada game. Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu minggu depan ada game lagi. Tak sabar nak tengok fans Malaysia. So, adakah you sebagai fans national team rasa benda yang sama? Tak sabar nak tengok macam mana cara permainan Chimpan Gone? I think so. Sebab kita pun dah hampir 2 tahun tak ke stadium. Obviously, the urge nak pergi stadium tu ada. Bukit Jalil pula tu. Bukit Jalil pula tu. Hopefully, I'm not sure about the two friendlies ni lah, about the crowd. Sebab hari ni pun hari kerja Jumaat. Next week pun hari kerja apa semua. But during the Asia Cup qualifiers tu, I hope kita boleh dapat balik atmosphere yang masa kita main qualifiers before that 2 years ago. Yang 2 tahun sebelum tu. I rasa if we can get that atmosphere balik with a packed stadium, with the crowd yang memang chant daripada mula game sampai habis game, I think it will be good lah. So kita tengok barisan-barisan pemain Harimau Malaya ni yang sekarang yang dah keluar list kan, yang Chimpan Gone dah pilih untuk final call up apa semua. Nama-nama tu sendiri, you rasa apa expectation you untuk player yang dah di-listkan tu? I think if they have been listed by Chimpan Gone,
we as fans should trust the coach as well untuk player yang dipilih. Although ada satu dua yang mungkin Siapa orang tu? akan query why are they still there. So end of the day dia gunakan dua friendly ni untuk to see players, but obviously people have their own opinion yang these two or three players that no need to be seen anymore apa semua. kita biarlah. Sepatutnya tak perlulah kan. But I would say one of the strongest line up lah yang di call up oleh dia. Probably there are one or two more players that should be in the squad, but Siapa? kita tengoklah, see how it goes in the two friendlies ni. Dia still ada time kan untuk make adjustment to the So team. you rasa daripada player list tu siapa yang you rasa perlu ada dalam tu supposedly yang menggantikan dua atau tiga orang yang tak perlu tu? Kita dah tahu dah siapa. Tak nak mention kita siapa. nak tahu juga Tak nak daripada mention Coach siapa yang tak Azwan perlu tu. Yang Coach rasa perlu. The most notably I would say Ramadan should be in there. Ramadan mungkin ada Dia ada dalam tu tak ada kan? Mungkin akan ke under Mungkin kita 23. tak tahu sebab dia tengah Maybe. postpone ni semua lagi. Maybe. Sebab kita ada dengar Ada satu tu sayangnya diinjek lah. Kalau diinjek kan? Siapa Nakso. Diinjek kan? Okay, so itu perlu lah, itu perlu. he will run the Tapi engine. memang the best, the best. Kita tengok dia main kat SSI pun the best. Yeah. Masa Champions League itu pun I think he performed really well. That's right. He should be in the squad if he's fit. Itulah dia injet, sayang lah dia injet. Itulah. Gantikan yang tak perlu tu, yang Zulhelmi tu. Saya tak sebut. Okey, sebagai fans Harimau Malaya, bukan Harimau Malaya yang ini Harimau Malaya tim betul-betul kalau national. gagal layak ke Piala Asia nanti, so adakah sebagai fans akan masih Kim Panggon ni nak bagi harapan untuk Kim Panggon lagi? Kita kata bagilah ada chance lagi untuk Kim Panggon lepas ni. I rasa susah nak judge dia dalam kempen Asia Cup qualifiers ni. At least bagi dia longer term lah, and tengok apa yang dia boleh buat. Kita tak boleh judge dia. I mean like official game dia bawa berapa, satu game atau dua game baru satu and then these two friendlies, and then basically yang qualifiers ni is his official assignment kan. So I don't think we should judge him in that way, secepat macam itu. But it depends on how it goes in the future tournament, and tengok apa dia buat, ada perubahan. Sebab saya ada terbaca dia kata dia ada bawa pembaharuan kepada tim ni, which is we can't wait to see lah. Dia kata based on dia punya the mentality of the players, they are more aggressive and stuff like the new Malaysian DNA. So we hope to see something new lah. You punya personal opinion, Kim Panggon boleh membimbing pasukan Harimau Malaya dengan pilihan pasukan dia tu, player-player you rasa macam mana? I mean like mula-mula pun kita memang ada doubt dengan dia kan, masa sebelum dia appoint ada ramai. yang kata macam ada rumor-rumor kata because dia tak boleh coach, dia tak can boleh he do it as dia proven dengan Hong Kong pun is not ni, tapi end of the day nak tak nak end of the day kita dah appoint dia. We need to put trust into that, and end of the day kita sebagai penyokong, kita sokong pasukan bola sepak Malaysia. Kita bukan sokong individual player or individual coach or whoever. Kita sokong the team, and regardless whoever is the coach or whoever is a player, we should give our 100% support to the team and believe dia orang boleh capai sesuatu lah in the future. Jadi yang menggerakkan satu pasukan tu jadi yang terbaik adalah sebenarnya 100% depends on the coach or the players. I think banyak elemen. Is kalau nak katakan pasukan kebangsaan tu berjaya tu bukan coach, bukan FAM saja. I think kalau nak cerita panjang ni, it goes down all to the state FAS as well. I think Rambo pernah cerita where the state club, the clubs yang main Liga M tu dia orang cukup facility yang sufficient enough tak untuk prepare players untuk main national team, which some of them probably not lah. Okey, kita balik kepada yang tadi,
kita match kita friendly akan kembali ke Bukit Jalil. You rasa perlu tak semua orang rakyat Malaysia lah kita kata penuhkan balik, hangatkan balik ramai stadium Bukit Jalil tu sendiri? Yes, I think we have to. Kita pun dah dekat 2 tahun tak pergi stadium. I think this is our chance to get back to the stadium and Sokong Malaysia tu. sokong our national team, soak in the atmosphere again and make it like a good 90 minutes for everyone lah, including for the players yang main di atas padang. Betul. Mungkin ada yang dah hilang harapan lah untuk national team sendiri. Jangan pernah hilang harapan pada national team sendiri sebab end of the day is our national team. Benda tu tak boleh tukar. Seteruk national team kita macam mana pun kita tak boleh tukar nationality Kita nak kita. sokong negara lain pula. Mungkin boleh EPL apa semua boleh je support. Tapi Malaysia still Malaysia. In about country like macam myself, I don't wear other national team punya jerseys. I tak pakai. Ada satu bandar memang I tak pakai. Kita lalang. Melainkan kalau FIFA pun tak akan pakai? Tak akan pakai. Oh, dia akan pakai Malaysia je. Cuma Malaysia sahaja. Tengok. So macam saya cakap, regardless what happen to the national team, regardless how bad it is, benda tu kita tak boleh tukar. Itu kita tetap Malaysian. So ramai-ramai bukan naturalisasi. Alamak. Saya kena ramai-ramai datang stadium Bukit Jalil Hari ni mungkin tak tahu, kita rasa macam ramai sebab hari Tak tahu, Jumaat macam weekend. yakin Mungkin ramai ada ke orang tak? datang kot. I think should be ramai lah. Should be ramai Walaupun Jumaat ni. kita, bukan kita kata game Brunei sahaja. Game Brunei pun boleh bagi saingan yang kuat. Bukan je setakat apa kata tak ada ketujuh latih, ada. Tapi boleh bagi saingan yang kuat. So mungkin ramai kot malam. I think for the next 2 games like dengan Brunei and Hong Kong, we should get good result. And daripada good result ni we can carry the momentum into the qualifiers lah, because the qualifiers will be tough games lah, I would say. Mungkin semangat daripada player pun mungkin dah berubah lepas ni kalau dah menang 1-2. Adalah motivasi dia tinggi lah. Okay, last coach. Apa harapan you untuk national team Malaysia ni? Untuk national team ni, I hope in the qualifiers we will get maximum points. End of the day kita play at home. Kita ada advantage. So hopefully we get full points in the 3 games tu and see where it leads us to lah. Hopefully. Okay, alright. Thank you so much, Coach. Thank you semua kepada semua fans Harimau Malaya. Jangan lupa follow semua social media kami, subscribe YouTube channel dan install apps kita kami yang baru. Coach Android boleh, iPhone boleh. Coach pun tak install lagi. Kita nak kena ajar Coach ni cara nak install. Okay, siapa-siapa yang nak datang, nak turun stadium Bukit Jalil hari Rabu, kita jumpa ya. Kita bertiga dekat sana. InsyaAllah soon. Okay, InsyaAllah. bye-bye. Bye. Bye.